Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat petang. Yang saya hormati Tuan Pengarah Jabatan Pembangunan Koperasi Negeri Pahang Darul Makmur, Tuan Haji Mus. Yang saya hormati pengurusi-pengurusi serta ahli lembaga pengarah koperasi, tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin yang saya muliakan. Alhamdulillah, pada petang ini sama-sama kita berkumpul dalam Majlis Anjuran Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad, iaitu program Pra-Audit Angkasa. Tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin, sebelum saya pergi kepada topik perbincangan kita pada petang ini, suka saya nak memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Kerana mungkin saya daripada Kelana Jaya, tuan-tuan daripada Pahang, Darul Makmur, mungkin ada yang kenal saya, ada yang belum kenal lagi. Jadi suka saya nak memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Haji Muhammad Sani Haji Mahat, Pengarah Jabatan Pengarah Bahagian Accounts dan Audit Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad. Saya telah berkecimpung dan bekerja di berkhidmat di angkasa ini sudah melebihi 26 tahun. Berkelulusan ACCA, Association of Chartered Certification of Accountants, dan IRCA, International Registered Certification of Auditors from Zurich, United Kingdom, dan Fellow dalam ICA, Institute of Cooperative Auditors. Okay. Tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin yang saya hormati, berbalik kepada topik perbincangan kita, iaitu bengkel pra-audit angkasa, yang mana saya sendiri telah membuat satu bengkel yang khusus. Matlamat bengkel ini ialah untuk membimbing koperasi-koperasi yang bermasalah di dalam menyediakan laporan kewangan, seterusnya membentangkan laporan kewangan tersebut di mesyuarat agung tahunan. Itu motif penubuhan bengkel pra-audit angkasa. Okey. So, pada hari ini saya nak bagi sedikit taklimat kaedah bagaimana saya akan menjalankan bengkel pra-audit tersebut. Bersama-sama saya ada bawa 3 orang pegawai saya yang mahir dalam bidang accounts dan audit, dan 3 orang pegawai ini akan bersama tuan-tuan dan puan-puan dalam menyediakan laporan kewangan. Kita akan mulakan daripada source of documents atau kita panggil dokumen asal, iaitu kita akan bermulakan daripada resit, kita akan mula daripada voucher bayaran, sistem impress, dan daripada penyata tersebut, daripada dokumen asal tersebut, kita akan rekodkan dalam buku tunai dan pindah ke lembar ke timbangan duga. Daripada situ kita akan transfer ke timbangan duga, dan kita akan pindahkan kita akan buat sama-sama penyata untung rugi, penyata untung rugi dan akaun pembahagian keuntungan, dan seterusnya kita akan pindahkan ke lembaran timbangan atau financial items. Jika berkesempatan, kita akan sediakan sekali notes to the account ataupun penyata nota kepada accounts, dan saya akan sediakan satu format khususnya untuk ahli lembaga pengarah, khususnya pengurusi-pengurusi, iaitu laporan berkanun, laporan pengarah, laporan berkanun pengarah koperasi. Okay. Jadi inilah motif kita, pihak angkasa menyediakan satu program bengkel pra-audit khususnya untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan yang ada masalah dalam penyediaan laporan kewangan. Okey. Kaedah saya dah sebutkan, tuan-tuan akan bersama dengan pegawai-pegawai saya selama lebih kurang, saya akan sediakan masa dari 7 hingga ke 10 hari. Selama 7 hingga 10 hari. Jadi pegawai saya akan berkampung di sini bersama tuan-tuan dan puan-puan. Satu perkara yang suka saya nak tegaskan di sini, iaitu sekiranya saya dapat maklumat bahawa pegawai saya maklumkan kepada saya ada sebuah koperasi terlibat dalam penyelewengan, maka perkhidmatan ini akan saya berhentikan serta-merta. Apabila saya dapat maklumat tersebut, saya akan berhentikan perkhidmatan ini serta-merta, dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan
koperasi tuan-tuan jaga baik-baik dan tidak ada wujudnya penyelewengan kewangan. Okey? Dan saya tak nak cerita panjang, saya nak buka soalan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sekiranya ada kemusykilan atau ada pertanyaan, tuan-tuan boleh ajukan soalan kepada saya sementara saya ada di sini, sebab selebihnya pegawai-pegawai saya akan berkomunikasi dengan tuan-tuan sehingga tuan-tuan mampu berdikari menyediakan laporan kewangan tersebut. Saya tak expect tuan-tuan daripada zero knowledge ataupun daripada langsung tak tahu, kerana tuan-tuan dah berkecimpung dalam bidang ini. Hanya pegawai saya akan membantu tuan-tuan. Sekiranya ada masalah yang tuan-tuan ajukan dan mereka tidak dapat jawab, mereka ajukan kepada saya dan saya akan turun padang, insya-Allah. Jadi saya buka majlis ini kepada tuan-tuan jika sekiranya ada soalan. Silakan. Apa bentuk yang penyelewengan yang pernah berlaku dalam pengalaman tuan pengalaman? Penyelewengan ni berdasarkan puluhan tahun kita menjalankan bengkel pra-audit ini, ada satu atau dua koperasi yang terlibat dalam penyelewengan kewangan. Jadi bila wujudnya penyelewengan tersebut, saya terpaksa membentikan perkhidmatan kerana perkhidmatan ini adalah perkhidmatan percuma. Jadi kalau kita biarkan perkhidmatan ini berterusan, bermaknanya pegawai saya involved dalam kes penyelewengan tersebut. Jadi bila dia maklumkan, so kita akan berhentikan. Sebab apa? Yang ini kita akan serahkan dan saya akan berunding dengan pengurusi untuk pengurusi ambil alih. Sebab apa? Ini melibatkan penyelewengan dan kes polis. Biar dia uruskan. Pertama. Yang kedua, kita anggap orang ni dah pandai, kita tak perlu bimbing. Kalau tuan-tuan dah boleh memanipulasikan akaun, bermakna tuan-tuan dah pakar. Jadi bila kalau dah pakar, bukan motif kami untuk memberi bimbingan. Itu saja. Ada soalan lain? Tuan Haji, tujuan bengkel ni sama ada untuk belajar ke atau memang yang sebenarnya? Okey, kita sebenarnya seperti yang sedia maklum, mana-mana koperasi, khususnya Felda, Felgra ataupun masjid sendirilah, apabila orang melantik bendahari, biasanya bendahari ini dia pakai lantik. Nampak saja Pak Haji, okey tangkap, wah jadi bendahari. Bila tiba masa, kewangan tak dapat disediakan kerana tak ada background bidang accounting. Jadi bila laporan kewangan tak tersedia, mesyuarat agung tak dapat dilaksanakan. Jadi kami di Angkatan Koperasi Bazar Malaysia, kita akan turun padang. Kita bantu, kita terus terjun, kita kumpulkan dengan mana-mana koperasi yang bermasalah, selesaikan dalam masa 10 hari ini, berkumpul di sini. Kumpul dan kita ada pegawai-pegawai saya akan bantu. Dekat mana sangkut? Oh, akaun tak bela. Okey, kita akan tengok. Oh, tak bela kat sini. Silakan. Kita akan tengok. Sehingga tuan-tuan mampu berdikari, mampu boleh baca laporan kewangan tersebut dan tahu, oh ini belum siap, oh ini belum siap. Oh, bulanan kita buat begini, tahunan kita buat begini, independen. Kita nak semua ahli-ahli lembaga pengarah ataupun kita kata khususnya bendahari ada full knowledge dalam bidang accounting. Okey, ada soalan lain? Adakah cukup masa yang diberikan, iaitu 7 hari ke 10 hari? Okey. Kebiasaan kita 7 hari, kita biasa letak 7 hari. Kadang-kadang ada koperasi yang sekadar 3 hari je. Sebab dia dah buat akaun, cuma dia tak pandai untuk finalize. Saya guna perkataan finalize, menutup akaun dia tak pandai. So dia hanya datang nak tahu, dia bawa akaun dia dah separuh jalan tapi nak tutup tak pandai. Maka kita mungkin ambil masa 3 hari. Tetapi ada yang lemah, khususnya Felda, Felgra ke mana-mana yang koperasi-koperasi ini, dia banyak sangat dia tak tahu, maka kita akan ambil masa selama 7 hari. Cumanya di sini kita hanya minta kerjasama. Yang pertama, beri kerjasama pada pegawai saya. Yang kedua, ambil peluang belajar bersama-sama. Ambil peluang belajar. Pegawai saya akan bantu dalam masa 7 hingga 10 hari. 10 hari itu saya extend. Kalau masalah terlalu banyak, saya benarkan mereka lanjutkan sampai 10 hari.
Dan saya harap mereka boleh selesaikan dalam masa 7 hari. Daripada asal sehingga tuan-tuan boleh buat satu penyata kewangan yang lengkap seperti yang dikehendaki oleh Akta, dan tuan-tuan berani untuk present atau kita nak bentangkan di mesyuarat agung tahunan. Ada soalan lain? Soalan terakhir pada saya, ini mungkin di luar soalan. Adakah pegawai Encik yang Encik letakkan pada kami ini perlu kami tanggung makan minumnya, hotel? Okey, tuan-tuan perempuan. Tuan-tuan perempuan dah bayar. Dalam akaun pembagian keuntungan kita dah ada 2% untuk dana pendidikan. Jadi tak perlu fikir dari segi pembayaran itu. Saya sebut tadi, perkhidmatan ini saya akan berhentikan serta-merta kerana perkhidmatan ini percuma. Saya dah sebut tadi, perkhidmatan ini percuma. So tuan-tuan sebagai ahli koperasi, tuan-tuan dah bayar. Dan akaun pembagian itu yang dikehendaki oleh Akta. Jadi tuan-tuan dari ada akaun dia di mana tuan-tuan akan letak 2%, 2% untuk akaun pembagian keuntungan untuk dana pendidikan. So yang ini ditanggung. Tuan Haji, sekiranya selepas 10 hari, katakan dalam bulan kedua, bulan ketiga, kami ada bermasalah lagi dengan perakaunan kami, bagaimana? Bolehkah kami terus merujuk kepada pihak Tuan Haji untuk membantu kami? Okey, sekiranya koperasi tuan mempunyai masalah, kita akan tanya spesifik, kita akan tanya bagaimana ada masalah tu. Sebab apa? Dalam proses ini dah siap. Okey, dah siap untuk tahun, katalah sekarang tahun 2013, tahun 2012 kita dah siapkan. Tuan-tuan dah belajar sampai habis. Kemudian ada tersangkut. Ini perkara biasa. Tersangkut. Kemungkinan accounting treatment dia ataupun rawatan perakaunan yang baru. Umpamanya tahun ni tiba-tiba jual kereta, lepas tu tak tahu nak lupuskan bagaimana. Tahun lepas masa belajar tak jual. Tahun ni kereta tu hilang, lepas tu dapat insurans, lepas tu tak tahu nak buat. Maka tuan-tuan boleh rujuk pada pegawai saya, ambil dia punya nombor, rujuk pada dia bagaimana kita nak solvekan masalah tersebut. InsyaAllah. Ada masalah berkaitan dengan perakaunan. Adakah pihak Tuan Haji menggunakan sistem perakaunan MAS, Malaysia Accounting Standard, ataupun IAS, International Accounting Standard, ataupun SSAP, itu Accounting Practice? Okey, soalan ni kita katakan rasa tak perlu timbul. Kerana akaun, kalau kita menyediakan akaun, kita dah memang kena comply. Memang kita kena patuh kepada SSAP, Standard of Accounting Practices. Kita ada IAS, International Auditing Standard. Kita juga di koperasi pun kita ada standard-standard piawaian tertentu. Cumanya di dalam bidang koperasi ini, accounting treatment dia atau rawatan perakaunannya tak sama dengan akaun syarikat. Tak sama. Oleh kerana tak sama, itu yang kami turun padang menunjukkan pada tuan-tuan, kaedahnya memang tak sama. Kaedahnya tak sama. Oleh kerana itu kita kena educate atau kita kena ajar, khususnya ahli lembaga dan juga bendahari. Kaedahnya tak sama. Pembagian untung rugi tak sama. Sebab apa? Ini di bawah Akta. Tak sama. Ada soalan lain? Okey, alhamdulillah tuan-tuan puan-puan. Sekiranya dah tak ada soalan lagi, saya mengucapkan tuan-tuan agar berjaya mampu menyediakan accounts sehingga lengkap dan dapat tuan-tuan bentangkan di mesyuarat agung tahunan tuan-tuan sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.